Hai, Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, siapa yang datang sekolah hari ini tak makan apa-apa lagi? Angkat tangan. Cikgu harap semua makan sebelum datang ke sekolah. Kenapa? Kerana untuk membekalkan tenaga. Okey, jadi hari ini kita akan mengenal makanan yang berkhasiat dan juga tidak berkhasiat. Cikgu harap semua dapat memberikan tumpuan dengan sebaik-baiknya. Sebelum itu, cikgu nak tunjukkan awak semua satu video. Jom kita tengok sama-sama. Wah, sedapnya bau. Alah, ibu masak apa ni? Hari ini kan hari kanak-kanak. Jadi, ibu masak mi goreng special untuk jamuan di kelas nanti. Patutlah bau sedap. Tak sabarnya nak makan. Makan je tahu. Cepatlah tolong ibu bungkus. Nanti lambat pergi sekolah. Baik. Jangan lupa kongsi makanan ni dengan kawan-kawan. Banyak tahu ibu masak. Yang paling penting, makanan ni semua berkhasiat. Baik, terima kasih ibu. Sayang ibu. Kami pergi dulu. Banyaknya makanan ringan awak bawa ni, Adi. Mak aku tak sempat masak. Jadi aku beli je lah kat kedai hujung tu. Tapi semua ni sedap-sedap tau. Cubalah. Tak apalah. Ibu kami masak kami goreng. Wah, banyaknya makanan. Nampaknya masing-masing dah tak sabar nak makan ni. Mari kita mulakan jamuan. Adi, jom kita susun meja dan kerusi. Kejap. Hai. Aduh, sakitnya perut. Kejap, nak pergi tandas. Adi, awak okey tak ni? Asyik pergi tandas je. Sakit perut. Awak nampak tak bermaya ni, Adi? Sekejap saya panggilkan Cikgu Arifah. Jangan. Saya okey sikit ni. Adi, muka kamu dah pucat ni. Tak boleh dibiarkan. Takut melarat nanti. Cikgu telefon ambulans sekejap ya? Ambulans? Hospital? Tidak! Adi, kamu keracunan makanan ni. Kamu makan apa di jamuan kelas tadi? Saya... Adi makan macam-macam. Tapi semuanya makanan ringan. Betul ke, Adi? Ya. Adi, makanan ringan tak elok untuk badan. Kamu mesti makan makanan berkhasiat macam nasi, mi, sayur-sayuran, buah-buahan yang kaya dengan vitamin dan mineral. Barulah badan kamu akan sihat dan kuat. Kenapa awak suka makan makanan ringan? Mak ayah saya selalu sibuk. Saya lapar, tapi tak ada makanan di rumah. Jadi, saya selalu beli je makanan ringan dekat kedai dengan duit belanja sekolah. Saya rasa sedap sangat. Dan lama-lama, saya dah terbiasa makan makanan ringan. Tapi buah-buahan pun sedap juga tau, Adi. Betul tu, sedap dan berkhasiat. Maafkan Mak ya, Adi. Mak tak tahu kamu selalu makan makanan tak berkhasiat sampai jatuh sakit macam ni. Baik, Mak. Adi janji. Adi pun tak nak sakit lagi. Okey, jadi apa yang awak semua faham berdasarkan video yang cikgu tunjukkan sebentar tadi? Seorang boleh cerita dekat kawan-kawan yang lain? Jadi, cikgu ingin memberitahu objektif kita pada hari ini, iaitu mengetahui jenis makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat,
serta memahami kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Murid-murid, apakah makanan yang berkhasiat? Makanan yang berkhasiat mengandungi nutrien seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga garam galian. Jadi, cikgu akan terangkan secara terperinci kelima-lima aspek nutrien tersebut. Baiklah, apa itu makanan yang mengandungi karbohidrat yang tinggi? Nasi, mi, roti, biji rin dan juga oat. Kesemua ni mengandungi karbohidrat yang tinggi. Kenapa pentingnya karbohidrat? Sebab karbohidrat ni baik untuk jantung, untuk mengekalkan ketajaman minda, mencegah kenaikan berat badan, untuk membantu menyingkirkan lemak dan juga meningkatkan mood bagi kita happy. Seterusnya, protein. Apakah makanan yang mengandungi banyak protein? Daging, tauhu, telur, kekacang, ikan, susu dan juga ayam. Makanan ni banyak mengandungi protein yang kita boleh ambil. Okey, sebab apa pentingnya protein? Untuk membantu mengekalkan berat badan, mengawal kita rasa lapar. Sebab tu pagi-pagi kena makan telur ke, susu ke. Seterusnya membantu pertumbuhan rambut, anti penuaan dan juga protein ni dia membakar lebih banyak kalori yang terdapat dalam badan. Okey, seterusnya lemak. Lemak juga penting untuk tubuh badan kita, seperti minyak sapi, telur, buah avokado, minyak ikan, minyak kelapa, minyak zaitun. Penting. Sebab apa? Sebab lemak ni dia akan bekalkan tenaga kepada tubuh badan kita. Okey, selain itu juga lemak ni dia merupakan lapisan bawah kulit yang berfungsi sebagai penebat haba. Jadi siapa yang badan besar tu dia sentiasa rasa taklah berapa sejuk sangat. Tapi kalau kita yang kurus ni cepat rasa sejuk sangat-sangat. Okey, lemak ni juga boleh melarutkan vitamin A, D, E dan K. Cikgu akan terangkan vitamin ni pada seterusnya. Okey, dan juga lemak juga dapat meningkatkan, dapat menerangi organ badan seperti jantung dan juga ginjal kita. Nutrien seterusnya adalah vitamin. Pentingkah vitamin ni? Pentinglah, seperti vitamin A, dia penting dalam penglihatan, tisu, kulit, sistem reproduktif. Vitamin B untuk metabolisme badan kita. Vitamin D untuk tulang dan gigi. Vitamin C untuk antioksida, tisu, kulit, sistem imunisasi. Vitamin E untuk kulit, jantung. Vitamin K sel darah merah. Okey, cikgu akan terangkan apakah makanan-makanan yang mengandungi vitamin-vitamin tersebut. Okey, berikut merupakan contoh-contoh makanan yang kita boleh dapati vitamin-vitamin tersebut di dalam makanan tu. Contohnya vitamin A, kita perlu makan banyak pisang, bayam, betik, buah mangga, susu. Vitamin C, buah oren, brokoli, strawberry, buah jambu, kiwi. Vitamin D, terdapat banyak dalam daging, susu, ikan salmon, udang, kuning telur. Vitamin E dalam almond, hazelnut ni kekacang. Okey, seterusnya buah apricot, dan juga brokoli, dan juga vitamin K. Terdapat banyak di dalam buah prune, keju, kiwi dan juga asparagus. Ini serba sedikitlah yang cikgu nyatakan di sini. Seterusnya, garam galian. Garam galian terdapat 4, iaitu kalsium, potasium, zat besi dan zinc. Okey, cikgu akan terangkan kepentingan garam galian tersebut. Yang pertama, kalsium untuk mengekalkan kesihatan tulang dan gigi, untuk pengecutan otot, pengecutan dan pengembangan salur darah, rembesan hormon dan enzim, menghantar maklumat melalui saraf. Potasium pula penting untuk pengecutan otak, impuls saraf, hati, buah pinggang, merendahkan tekanan darah, mengurangkan risiko stroke dan juga mengawal jantung. Zat besi pula adalah komponen utama kepada sel-sel darah merah.
dan juga zinc untuk mempertingkatkan kesuburan lelaki, mempertingkatkan deria bau dan rasa, memulihkan luka dan meningkatkan aktiviti otak darah merah. Okey, berikut merupakan kepentingan makanan berkhasiat. Sebab apa kita perlu mengambil makanan berkhasiat? Yang pertama, makanan berkhasiat ni dia membekalkan zat dan nutrien yang cukup untuk kita. Yang kedua, mengurangkan risiko menghadapi penyakit. Seperti mana? Seperti batuk, selesema. Jadi kenalah makan makanan berkhasiat. Yang ketiga, memberikan kesihatan mental yang stabil. Makanan yang sihat dan berkhasiat membuatkan kita rasa lebih relax. Okey, yang keempat, meningkatkan kecantikan rupa paras. Sebab itulah penting makan makanan berkhasiat. Yang kelima, mampu mengawal kadar obesiti. Jadi siapa yang nak kurus? Makanlah makanan yang berkhasiat. Seterusnya dan yang terakhir, membantu pembesaran fizikal yang lebih sempurna. Kita kenalah makan makanan yang berkhasiat. Jangan makan makanan yang tidak dibenarkan, iaitu makanan yang tidak berkhasiat. Okey, faham semua? Jom kita lihat video berkaitan dengan makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. Jom kita ikuti kisah Rara dalam tajuk makanan berkhasiat. Rasa lapar pula. Jom Rara kita makan sama-sama. Awak bawa makanan apa, Mimi? Tengok ni, saya bawa semua makanan yang saya suka. Ada nugget, ada keropok, coklat. Mimi, tak eloklah makan makanan yang macam tu. Lah, kenapa pula tak boleh makan? Makanan-makanan macam tu tak berkhasiat lah. Habis, macam mana ni? Mari Rara terangkan. Bila kita rasa lapar, semua kita nak makan. Tapi kita kena pilih berkhasiat atau tidak. Oh, baru Mimi tahu. Ada makanan yang berkhasiat dan ada makanan yang kurang berkhasiat. Ya, Mimi, betul tu. Makanan tak sihat, banyak garam, banyak gula, banyak lemak. Ini semua makanan tak berkhasiat. Macam mana kalau Mimi selalu makan makanan tak berkhasiat? Nanti Mimi cepat penat, gigi rosak, tak membesar dan perut bunci. Hihihi. Ya ke? Tak naklah macam tu. Kalau macam tu, jom kita gantikan dengan makanan yang berkhasiat. Jom Rara, kita makan makanan berkhasiat je lepas ni. Kita pandai. Jom, 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 jom. Kita makan secara sihat. Jom, 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 jom. Makan makanan berkhasiat. Jajan tukar kacang, sosis tukar sandwich, air manis tukar susu, lollipop tukar buah. Jom, 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 jom. Kita makan secara sihat. Jom, 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 jom. Makan makanan berkhasiat. Jom kita sihat bersama. Jom, 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 jom. Kita sihat bersama. Jom, 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 jom. Kita sihat bersama. Makan makanan berkhasiat. Amalkan suku-suku separuh. Seronok tak? Apa murid-murid kena amalkan apa? Suku-suku separuh. Okey? Okey. Seterusnya kita sambung pula berkaitan dengan tajuk apakah makanan tidak berkhasiat. Mari kita mengenali makanan yang tidak berkhasiat. Makanan yang tidak berkhasiat tu adalah makanan ringan. Seperti apa? Jajan. Jajan tu apa?
keropok. Itulah jajan. Okey, minuman bergas, air tin lah, air kok lah, Pepsi, Sasi. Itulah minuman yang bergas. Seterusnya, makanan dan minuman yang terlalu manis. Seperti gula-gula, air tin, coklat, okey. Yang tu semua makanan yang terlalu manis dan boleh menyebabkan badan kita semakin lemah. Seterusnya, apa lagi makanan yang tidak berkhasiat? Iaitu makanan yang terlalu masin. Seperti kerepek. Apa lagi yang makanan masin? Telur masin tu pun masin. Jangan makan hari-hari. Tak bagus, tak sihat. Okey, seterusnya makanan yang terlalu berminyak. Ayam goreng tu berminyak tau. Kentang goreng. Cikgu kalau makan kentang goreng banyak-banyak nanti muka cikgu naik jerawat. Jadi, janganlah kita makan makanan yang terlalu berminyak. Tak bagus. Seterusnya makanan yang telah rosak dan basi. Apa tu? Makanan yang sudah berkulat. Kalau tengok dah tamat tempoh, dah tarikh luput, jangan makan. Makanan tu mungkin sudah berkulat dan tidak boleh dimakan. Inilah contoh makanan ringan. Popcorn lah, keropok. Apa lagi tu? Macam-macam jenis keropok. Okey? Elakkan makan makanan ni hari-hari. Seterusnya, makanan yang minuman terlalu manis. Tengok tu, kek manis. Gula-gula, coklat, donat, biskut, air Coca-Cola, air tin tu semua makanan yang manis. Jadi kita kena kurangkan pengambilan makanan yang terlalu manis. Berikutnya, makanan yang terlalu masin. Macam cikgu sebut tadilah, kerepek, telur masin ni ikan masin, ikan kering. Siapa penggemar tu kenalah kurangkan. Okey? Seterusnya, makanan yang terlalu berminyak. Macam cikgu cakap tadi, ayam, kentang goreng, burger. Seterusnya, makanan yang telah rosak dan basi. Nampak tak tu? Roti tu ada kulat tu. Buah tomato yang lama disimpan juga jadi kulat. Ni apa ni? Lauk ke? Makanan yang dah lama disimpan, tak letak dalam peti ais, berkulat. Buah-buahan yang lama juga turut rosak. Jadi jangan makan. Baiklah. Mari kita lihat apakah kesan makanan sekiranya kita makan yang tidak berkhasiat. Kandungan gula yang banyak boleh menyebabkan kerosakan gigi. Cuba tengok gigi masing-masing. Cantik tak? Kalau cantik baguslah. Seterusnya, kandungan garam yang banyak boleh menyebabkan penyakit buah pinggang. Tahu tak buah pinggang tu organ yang penting dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita ada buah pinggang yang rosak, jadi boleh membawa kepada kematian ataupun penyakit yang serius. Okey, jadi buah pinggang ni dia ada fungsi yang penting. Apa fungsi dia? Menyingkirkan sisa bahaya yang bertoksin dalam badan dan juga dia mengekalkan keseimbangan cecair dalam badan kita. Okey, seterusnya zat makanan yang tidak seimbang ataupun tidak berzat. Mengurangkan selera makan dan juga menyebabkan kita selalu rasa dahaga. Siapa yang selalu rasa dahaga tu kena check lah makanan dia. Kita tengok tu kartun sebelah kanan tu. Kesian tak tengok dia pergi sekolah nak bawa beg pun tak larat. Berat pun tak naik-naik. Tinggi pula tak naik-naik juga. Sebab apa? Sebab dia suka makan makanan yang tidak berkhasiat. Tu besaran badan terbantut. Lepas tu rabu malam, mata kering, berkedut dekat sudut mata tu. Kita juga boleh lihat jika seseorang itu tidak aktif, dia kuranglah makan makanan yang tidak berkhasiat. Tengok kartun tu juga. Nampak dia serabai je, kurang cergas. Kalau cikgu ajar dekat depan tak bagi tumpuan. Lepas tu kulit nampak kering. Mulut tu, dekat hujung mulut tu terdapat pecahan, terdapat kulit merekah. Lepas tu sering mengalami keletihan, anemia, mengantuk dekat dalam kelas. Jadi kita boleh lihat kepada murid-murid yang tidak makan makanan berkhasiat jadi macam ni lah. Nak ke jadi macam ni? Tak nak kan? Okey, kita lihat pula ni kesan makanan-makanan yang tak berkhasiat juga. Tengok ni kartun ni. Yang ni pula terlebih besar, terlebih badan berisi. Dia makan makanan secara tak sihat lah.
dia walaupun badan besar tapi kurang cerdas. Berjerawat, suka memilih pakaian yang sesuai. Kan dah susah nak cari baju, asyik nak kena beli baju baru je. Lepas tu tidak aktif, asyik duduk tengok TV, tengok telefon kan. Gigi perosak, jongang, mudah penat, buat kerja sikit dah penat, naik tangga sikit dah penat. Lepas tu perut buncit. Tu makan makanan yang tak berkhasiat lah. Okey, ingat menjadi gemuk ataupun obes boleh membahayakan kesihatan kita tau. Jadi, jaga kesihatan dan awasi berat badan dengan makan secara sihat dan bersenam selalu. Okey, itu sahaja yang cikgu nak terangkan pada hari ini. Cikgu harap semua faham. Okey, cikgu nak kita nyanyi satu lagu. Kita nyanyi sama-sama nak? Okey, jom kita nyanyi. Mari oh kawan-kawan, mari kita mengenal makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. Roti, mie, nasi, buah dan juga sayur adalah salah satu makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat. Coklat, kek, ice cream, keropok dan juga burger adalah salah satu yang tidak berkhasiat. Yang tidak berkhasiat. Seronok tak? Jom kita nyanyi lagi sekali nak? Okey, kali ni cikgu nak semua nyanyi sama-sama. Okey? Jom. Mari oh kawan-kawan, mari kita mengenal makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. Roti, mie, nasi, buah dan juga sayur adalah salah satu makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat. Coklat, kek, ice cream, keropok dan juga burger adalah salah satu yang tidak berkhasiat. Yang tidak berkhasiat. Okey, seronok tak murid-murid? Seronok kan? Cikgu harap awak semua dapat memahami apa itu makanan yang berkhasiat dan juga tidak berkhasiat. Pastikan kita makan makanan yang berkhasiat setiap hari. Okey, kita jumpa lagi. Bye.